A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi pada malam ini, dan insya-Allah dengan sedikit masa yang ada, saya ingin membawakan tentang tajuk Lailatul Qadar ataupun misi mencari malam Al-Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala. Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar ialah malam yang mulia yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding pada malam-malam yang lain, dan malam Al-Qadar disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan itulah maka kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala diberi peluang dan ruang untuk kita mencari Lailatul Qadar dengan penuh keyakinan, dengan penuh bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dapat bertemu pada malam Al-Qadar. Malam yang dinamakan Lailatul Qadar sama ada kemuliaan ataupun ketinggian kedudukannya, ataupun pada malam tersebut disebut bahawa semua rezeki dan ajal manusia dari setahun ke setahun ditentukan pada malam tersebut. Dan pada malam tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, para malaikat dan Jibril alaihissalam ataupun disebut ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh biizni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Disebutkan para malaikat dan Jibril alaihissalam turun pada malam itu dan memberi salam kepada orang yang bersungguh-sungguh beribadah. Dan para alim ulama ada berselisih pandangan, adakah malaikat ni memberi salam ataupun hanya menyampaikan salam daripada Tuhan mereka. Adapun begitu, sudah pasti malaikat turun dengan harapan supaya kita mendapat keridaan Allah Ta'ala dan mendapat doa daripada para malaikat agar diampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sesungguhnya malam yang terdapat padanya 1000 barakah, yang mendapat padanya satu perayaan yang menjadi sebagai satu malam di mana Allah Ta'ala memberikan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan dan layak untuk dicari oleh mereka yang mencarinya. Sebab tu kita kena niat dalam hati kita, ya Allah, kita bersungguh-sungguh untuk mencari malam Al-Qadar, dan sudah pasti insya-Allah jika kita bersungguh-sungguh pasti Allah akan memberi kita jalan. Apatah lagi kita sangat-sangat mendambakannya, kita sangat-sangat mengharapkan akan dapat bertemu. Sebab itu Rasulullah SAW merupakan insan yang paling bersungguh-sungguh mencari malam Al-Qadar bersama para sahabat-sahabat, kemudian kepada orang-orang soleh, sehinggalah mudah-mudahan pada peringkat kita hari ini. Dan ramai tanya, bilakah berlakunya malam Al-Qadar? Sebab itu para alim ulama ada mengatakan bahawa pandangan yang zahir, yang kuat, pada malam ke-21 ataupun pada malam-malam ganjil, dan lebih hampir kepada Lailatul Qadar. Walau bagaimanapun, disebabkan Allah merahsiakan bilakah berlakunya malam Al-Qadar, maka kita berusaha pada tiap-tiap malam. Mudah-mudahan di setiap malam itu kita diberikan rezeki dan ruang oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah pernah melihat Lailatul Qadar dalam mimpi baginda, tetapi baginda dilupakan oleh Allah Ta'ala. Cumanya ada satu kisah menyebutkan bahawa ketika mana Rasulullah sujud pada subuh malam 21 Ramadan, telah sabit pada malam tersebut bahawa Masjid Nabawi ketika itu telah turun air hujan pada malam ke-21, dan ketika itu terdapat kesan
tanah lembap pada dahi dan hidung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah. Selain itu, malam ke-21 ni lebih kuat lagi berdasarkan penceritaan para alim ulama bahawa pada malam tersebut bulan dilihat seperti terbelah dua. Kebiasaannya bulan yang terbelah dua ni berlaku pada malam ke-7 dan malam ke-21. Ini kiraan para alim ulama, bukan kata confirm, tetapi ini lebih kepada kiraan. Di antara ulama yang mengira berapakah tarikh yang bertepatan berlakunya malam Al-Qadar, seperti pandangan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua halaman 257, di mana Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih mengatakan cara untuk mengetahui Lailatul Qadar boleh dilihat pada 5 keadaan. Yang pertama, jika awalnya jatuh pada awal Ramadan yang jatuh pada hari Ahad ataupun Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Yang kedua, pandangan Imam Al-Ghazali, jika awalnya Ramadan jatuh pada hari Isnin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Kemudian yang ketiga, jika awalnya Ramadan jatuh pada hari Selasa ataupun Jumaat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Dan yang keempat, jika awalnya jatuh pada hari Khamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Dan yang kelima, jika awalnya Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-23. Pada tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan, awal Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Dan seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, jika awalnya jatuh pada hari Jumaat, maka Lailatul Qadar insya-Allah jatuh pada malam ke-27. Insya-Allah, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan pandangan ulama yang lain seperti Syekh Abdul Hasan Al-Shazili rahmatullah alaih berkata, semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset daripada jadual atau kaedah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Masya-Allah, ya, subhanallah. Inilah antara para alim ulama yang menjadi rujukan kita, dan kita boleh rujuk pandangan dalam kitab I'anatul Talibin, kemudian juga dalam kitab Matla' al-Badrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani dan sebagainya. Kita boleh lihat, dan formula ini diceritakan juga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Masya-Allah, ya, subhanallah, kita berjadikan panduan. Dan kata guru saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan terlalu tekankan tarikh-tarikh ini. Sebaliknya, kita terus beribadah penuh pada 10 malam Ramadan, akhir Ramadan, yang akan bermula pada besok, ya, pada malam besok, pada malam 21. Dan insya-Allah kita daripada malam 21 sampailah malam 29, kita teruskan ibadah. Kita terus bangunkan Ramadan dengan qiyam dan amal ibadah yang lain seperti bacaan Quran, zikrullah, solat sunat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, antara fadilat malam ini, malam Al-Qadar, disebutkan bahawa sesiapa yang qiyam, yang bangun mendirikan malam tersebut dengan amal ibadah, dengan syarat dia penuh keimanan dia, imanan wahtisaban, penuh kesungguhan, keyakinan, iktikad pada Allah Ta'ala, dan ihtisab, ikhlas, mengharapkan keredaan Allah, bukan buat kerana makhluk, tetapi buat semata-mata kerana Allah, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dengan penuh harapan, dengan penuh kerinduan, pasti akan diampunkan dosa yang telah lalu. Dalil daripada hadis Nabi SAW, antaranya disebutkan bahawa uritu Lailatul Qadr, Rasulullah bersabda, uritu Lailatul Qadr summa aiqazani ba'du ahli fanusituha faltamisuha fil ashril ghawabir. Rasulullah menunjukkan bahawa aku ditunjukkan dalam mimpi had waktu Lailatul Qadar, kemudian isteriku mengejutkanku, iaitu Sayyidatina Aisyah mengejutkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fanussituha, Rasulullah sebut, kemudian aku terlupa. Siapa yang lupakan Rasulullah? Allah Ta'ala yang lupakan Rasulullah. Oleh itu Rasulullah sebut, faltamisuha fil ashril ghawabir, carilah ia pada malam 10 al-ghawabir. Al-ghawabir ni makna kata pada malam akhir bulan Ramadan, yang berbaki yang terakhir. Dan hadis Nabi SAW yang lain juga disebutkan bahawa taharraw lailatul qadr fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah sebut taharraw Lailatul Qadr, carilah Lailatul Qadar. InsyaAllah kita niatkan tuan-tuan dan puan bermula besok malam kita telah bangunkan malam-malam Ramadan akhir nanti dengan penuh kesungguhan amal ibadah. Bahkan kita duduk di atas sejadah dengan kita berzikir pada Allah, solat sunatnya, kemudian baca Qurannya, baca hadis dan banyak lagi amal ibadah yang kita boleh buat. Bahkan sahabat Rasulullah bernama Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika itu para sahabat berbincang-bincang mengenai Lailatul Qadar di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mislu shikki jafnah. Siapakah antara kamu yang ingat ketika mana bulan muncul seperti separuh pinggan yang terbelah dua? Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah tanya pada para sahabat, bilakah berlakunya bulan yang muncul separuh terbelah dua? Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang qiyam, yang bangkit, yang bangun pada malam Lailatul Qadar, iaitu keutamaannya pada malam 10 akhir Ramadan, dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab ni yang saya sebut tadi, ikhlas mengharapkan keridaan Allah, keampunan Allah, pasti akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Sebab tu kita hari ini tuan-tuan, kita sibukkan diri kita dengan amal ibadah. InsyaAllah ya tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini ya dah tiba 20 Ramadan. Rasa macam sekejap dah tiba 20 Ramadan. Nanti bila tiba 29 Ramadan, kita akan cakap, sekejapnya nak ambil Ramadan. Itu jangan kita sia-siakan hidangan yang telah Allah hidangkan kepada kita hari ini, sebab kita tak tahu kita boleh tak bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang. Dan ada ulama menyebutkan bahawa 4 golongan yang tidak diberi peluang untuk bertemu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita, na'udzubillah min zalik, terkeluar daripada golongan ini, 4 golongan ini. Yang pertama, peminum arak, ya, orang yang minum arak dia tak akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kedua, golongan yang disebut iaitu anak derhaka. Anak yang derhaka kepada ibu bapanya tidak akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim. Ya, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, silaturahim ini juga tidak akan bertemu dengan malam Al-Qadar. Dan yang keempat, orang yang bermusuhan, yang dendam, dan dia punya bermusuhan itu lebih daripada 3 hari. Sebab itu jangan kita bergaduh dengan orang. Kalau kita ada bermasam muka atau bergaduh, maka kita saling bermaafan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita tiada musuh dan tiada dendam dengan orang lain. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan dari yang dirahmati Allah sekalian, sangat digalakkan, mustahabun, sangat digalakkan bagi sesiapa yang menemui malam Lailatul Qadar agar memperbanyakkan pujian dan doa kepada Allah Ta'ala. Maka banyakkan doa-doa yang antara disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, saya ulang balik, Allahumma innaka afun karim
tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai, fa'fu anna. Kalau seorang-seorang, fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, innaka afun karim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengampun, lagi maha mulia, yang menyukai keampunan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ampunilah daku, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Namun kita juga digalakkan untuk mengamalkan pujian-pujian kepada Allah seperti zikrullah, subhanallah, tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, ya, dan tahlil la ilaha illallah. Dan lebih afdal kita menyebutkan zikir-zikir yang sabit daripada Rasulullah SAW seperti subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian kita bacakan doa-doa, zikir, selawat yang kita harapkan supaya agar dengan pujian-pujian itu kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terdapat satu hadis daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Taala berkata, man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Allah Taala berkata, sesiapa yang sibuk dengan zikir kepadaku daripada meminta-minta kepadaku, pasti aku akan kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dikurniakan kepada orang yang meminta-minta. Sebab itu kita banyakkan pujian kepada Allah. Pasti Allah akan mengabulkan segala hajat kita. Sebab Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang kita nak cakapkan, apa yang kita nak minta pada Allah. Sambil kita berdoa pada Allah, kita banyakkan puji-pujian, banyakkan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita nak minta sesuatu pada makhluk, kan, pasti kita akan puji makhluk itu, ambil hati dia, puji-pujian pada dia. InsyaAllah kalau kita minta lepas tu mesti dia bagi punya, kan. Sebab itu ada satu kisah yang menarik yang berlaku pada sahabat bernama Umayyah bin Abi Salt kepada sahabatnya bernama Abdullah bin Juda'an At-Taimi. Ketika mana Umayyah, tuan-tuan, Umayyah ni dia nak minta sesuatu kepada Abdullah bin Juda'an At-Taimi, ada satu hajat. Tetapi Umayyah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak terus direct minta. Dia mula dengan puji-pujian. Satu syair yang saya kira indah, antara yang dipetik dalam syair Umayyah, menyebutkan azkuru hajati am qad kafani. Dia mulakan dengan kata-kata yang indah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Azkuru hajati am qad kafani hayauka inna shimatakal haya iza asna alaikal mar'u yawma kafahu min ta'arrudihi sana. Ini antara petikan syair daripada Umayyah kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Juda'an At-Taimi, ketika mana Umayyah ni berhajat kepada kepada Abdullah tentang sesuatu yang dihajatinya. Dan maksud syair tadi, adakah aku perlu menyebut akan hajatku, azkuru hajati am qad kafani, atau adakah sifat maluku, hayauka inna shimatakal haya, adakah sifat maluku kepadamu telah mencukupkan aku, iz asna alaikal mar'u yawma, sesungguhnya sifatmu ialah malu, apabila seorang memujimu satu hari, kafahu min ta'arrudihi sana, cukuplah baginya daripada ia memuji lagi. Masya Allah. Ini juga kalam Umayyah ketika mana nak memuji Allah Ta'ala, juga menggunakan syair ini, dan menunjukkan kepada kita bahawa adab ulama, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum meminta-minta pada Allah, sebelum berdoa pada Allah, dia mulakan dengan puji-pujian dulu. Masya Allah. Begitu juga dalam doa kita, tuan-tuan dan puan-puan, biasa kita akan mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa kita mulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dengan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puji Allah, kita selawat pada Nabi, kemudian baru kita minta dengan doa. Begitulah adab ketika mana nak berdoa. Dan jangan kita lupa untuk sentiasa berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
ya. Ini insya-Allah kita doa sama-sama, dan kita doakan lagi dengan doa-doa yang lain, juga dengan doa dalam bahasa Melayu, tak ada masalah, ya. Yang penting kita faham doa itu, dan kita harapkan pada Allah agar Allah mengabulkan segala hajat kita, dan kita diberikan ruang dan peluang untuk teruskan dengan melakukan amal ibadah tanpa rasa jemu, dan kita istiqamah meningkatkan diri kita dan keluarga kita. Ajaklah keluarga, isteri dan anak-anak yang dewasa untuk bangun bersama pada malam akhir Ramadan bermula besok, dan kita doa banyak-banyak pada Allah agar Allah pilih kita, ya, pilih kita mudah-mudahan, saya dan kita semua. Saya juga doakan kita semua diberi ruang dan peluang ini, insya-Allah. Saya kira cukup sekadar itu sahaja pada malam ini, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita berdoa pada Allah agar diberi kekuatan untuk meneruskan Ramadan ini, diberikan rezeki dan peluang oleh Allah untuk menghabiskan Ramadan ini, dan kita minta agar janganlah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kepada kita. Kita minta agar Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada perintahnya, supaya kita dapat bertemu pada Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan faizin, hamdan yuwafi ni'ama wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pertemukanlah kami semua untuk bertemu dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berikanlah kami peluang, ringankanlah badan kami, ringankanlah lidah kami, ringankanlah anggota badan kami untuk terus membangunkan malam-malam akhir Ramadan dengan amal ibadah kepadamu ya Allah, tanpa rasa jemu dan tanpa rasa letih. Berilah kami kekuatan dan tenaga yang kuat untuk kami meneruskan amal ibadah dengan penuh keyakinan dan penuh ketaatan kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kesihatan yang baik kepada kami, ahli keluarga kami, kedua ibu bapa kami, dan juga kepada isteri, suami kami, kepada anak-anak kami, kepada adik-beradik kami, kepada jiran tetangga kami, untuk bangkit qiyamul lail pada malam Ramadan, supaya dapat bertemu dengan malam Al-Qadar. Dan ya Allah, janganlah Kau jadikan Ramadan ini sebagai yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Kau rahmati. Jadikanlah puasa Ramadan ini menjadikan puasa yang paling bererti dalam hidup kami, penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan hati kami menuju redha serta kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal di malam Al-Qadar. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah taubat kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Amankanlah kehidupan kami di sana nanti yang kekal abadi. Sesungguhnya kami rindukan padamu ya Allah. Kami rindu padamu ya Allah. Kami rindukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kepada kami semua ya Allah syurga-Mu yang maha luas nikmatnya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa hajatana wa tamim taqsirana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.